Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man wala. Semua diberi rahman terutama Allah yang senantiasa dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, dalam keridaan Allah dan juga dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, syukur jemaah semua, kita masih disayangi oleh Allah kerana kita juga menyayangi Allah, merindui Allah, senantiasa mohon bantuan kepada Allah. Dengan sebab itu Allah kata, siapa yang selalu menyebut namaku, aku sayang dengan dia. Jemaah semua. Jadi kalau rindu dengan Allah, rindu dengan Nabi Muhammad SAW, basahkanlah lidah-lidahmu untuk sentiasa menyebut nama Rasulullah, salawat kepada Rasulullah, dan juga menyebut zikrullah ataupun baca kitab Allah. InsyaAllah. Baiklah, kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Okey, jemaah semua, kalau dah biasa menyebut istighfar, biar sebut istighfar yang betul. Yang betul yang macam mana? Yang saya baca. Yang tadi itulah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hayyul qayyum atau hayyul qayyum. Ya, dia punya grammar. Mungkin jemaah akan kata, tuh ustaz-ustaz dulu baca Hayyul Qayyum sebab dia ikut kepada kebiasaan. Ustaz dulu pun macam tu, jadi ikut yang macam tu. Jadi ini ikut ustaz juga. Ustaz yang macam mana? Yang gramarnya betul. Jadi kalau kita dah tahu, sebaik-baiknya kita ikutlah yang betul. Ya, jangan kita sampai akhir hayat ikut yang bukan tak betul, ikut yang tak sempurna. Dia punya grammar nahwunya. Sebab dia ikut ayat kursi, wal hayyul qayyum, tu ya. Di hayyul qayyum wa atubu ilaih. Daripada kita sebut hayyul qayyum, boleh kita wakaf hayyul qayyum. Boleh jemaah semua. Jadi belajar latih yang lebih baik. Sebab kita dah tahu. Lain kalau dulu kita ikut je. Ustaz baca Hayyul Qayyum kita ikut. Ustaz tu baca Hayyul Qayyum ikut. Yang mana satu yang betul ya. Ya. Jadi dua-dua betul. Cuma yang lebih dia punya grammarnya betul ikut kaidah nahwu hayya. Okey. Hayyul Qayyum. Kalau nak baca kalau tak nak, wakafkan. Boleh jemaah semua? Boleh ya? Jadi kita cari yang lebih utama. Yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah lagi sayang dekat kita. Sebab mencari yang lebih baik je. Ya, baik. Salawat kepada Rasulullah. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah. وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا رحمن يا رحيم. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau sayang ke aku, kau selalu sebut namaku. Gitu. Nantikan aku sayang dengan kau. Aku insyaAllah aku selamatkan kau. Aku tolong kau nanti. Ya, walaupun sekarang aku tak boleh tolong kau. Tapi nanti kau ikut syariatku, kau selalu sebut-sebut namaku, kau selalu berselawat kepadaku. Nanti aku akan cari engkau. Ya, sehingga aku akan mohon kepada Allah untuk membebaskan engkau daripada bakaran api neraka. Jemaah semua, ya. Sedikit tentang Rasulullah. Jemaah tahu tak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia sangat sedih dan menangis. Ke minggu lepas saya dah sebut. Ya, menangis. Kenapa? Sebab bila diberitahu oleh Jibril alaihissalam, umatmu banyak dalam neraka. Umatku ramai dalam neraka. Kenapa? Sebab dia tak patuh. Yang kedua, sebab dia tak sempat taubat. Punyalah sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan sebab itu jemaah semua, sementara baki usia masih ada, lembutkanlah lidah-lidahmu untuk senantiasa mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita sebut Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosaku ya Allah. Ibadat aku terlalu sedikit. Ya. Tapi dosaku terlalu banyak, ya Allah. Jangan duk kata, aku sembahyang setiap malam sampai 20 rakaat, takkan ada dosa lagi. Kita ni kan manusia, betul tak? Okey, jemaah semua. Habis tu senaman malam. Ya. Baik, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah. Okey, jemaah semua. Macam mana? Dah pandai pujuk-pujuk tak? Minggu lepas kan kita dah suruh belajar pujuk, belajar bagi nasihat. Ya. Jadi apa yang lebih penting, orang lelaki dia mesti dengan egonya. Semua orang lelaki dia mesti ada egonya. Kenapa? Sebab dia adalah khalifah. Tapi egonya itu boleh kita tundukkan sedikit apabila seorang wanita yang dikenal sebagai seorang isteri, dia pandai nak memujuk. Pandai-pandailah jemaah semua. Kaidahnya macam-macam kaidah. Okeylah. Jadi hari ini kita sambung mengenai dengan hari itu kita ulang sikit tentang mengingkari keyakinan suami.
Apa makna mengingkari? Ingkar, ikut perintah. Perintah apa? Perintah yang berkaitan dengan ketaatan kepada syariat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tajuk yang ke-9 ini, dalam tajuk yang ke-13, dalam tajuk mengkhianati suami yang telah kita sebutkan pada minggu yang telah lepas. Na'udzubillah jemaah semua. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku seorang isteri yang taat mengikut kemampuanku. Hindarkan aku, ya Allah, jadi daripada isteri yang khianat kepada suamiku. Menduakan suami, curang kepada suami. Na'udzubillah jemaah semua. Jadi dengan sebab itu, pada bahagian A disebut mengingkari keyakinan suami. Jadi dalam bab mengingkari keyakinan suami, di dalam Al-Quran Allah memberi contoh dua orang isteri, iaitu isteri Nabi Nuh dan juga Nabi Lut alaihi wassalam, sebagai isteri yang mengkhianati suaminya. Dalam Quran disebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini faqanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah kata, wa qila adkhula, masuklah kamu berdua ke dalam api neraka. Jemaah semua, itu yang kita tak nak, jemaah semua. Bila disebut isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut yang ingkar, itu sebagai contoh. Jangan kita kata, kita bukan isteri Nabi Nuh, kita bukan isteri Nabi Lut. Kita isteri orang biasa, itulah macam tu. Jadi jawapannya adalah sama saja. Siapa yang bersifat seperti isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut alaihi salam, maka kedua-duanya tetap duduk dalam api neraka. Tapi kalau mereka sempat bertaubat sebelum matinya, itu insya-Allah Allah berikan keampunan. Baik, hari itu dah cerita sikit kan cerita isteri Nabi Nuh alaihissalam. Jemaah kena ingat isteri-isteri Nabi ini, isteri Nabi Nuh ke, isteri Nabi Lut ke, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji yang berkaitan sesama manusia. Contohnya apa? Dia tidak berzina. Itu kelebihannya. Dia tidak berzina, dia tidak membunuh. Ini yang berkaitan dengan manusia. Jadi yang diingkar tu apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada suaminya sebagai seorang rasul. Dia tak akan ikut. Dia akan tolak dan dia akan melarikan diri. Contoh kan yang Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam naik bahtera bersama dengan orang-orang yang beriman, Nabi Nuh alaihissalam diajak, jom kita bersama-sama naik kapal. Apa kata mereka? Isteri Nabi Nuh, anaknya sendiri dikata, tak apa ayah,
Aku boleh naik ke bukit yang tinggi itu. Air dah tinggi, tak apa, pokok tu besar, aku boleh pancat. Oh, jemaah semua. Itu menunjukkan apa? Kedegilannya dah terang-terang dah. Yang asarnya daratan yang tidak ada air. Tiba-tiba boleh tenggelam jemaah semua. Masih tidak beriman. Walaupun sudah terkapai-kapai, tinggal tangannya lagi sikit nak tenggelam. Sebagai seorang ayah, dia kata, ya Allah, tu anakku, tolonglah ya Allah, selamatkan dia. Allah kata, dia bukan anakmu, biarkan dia. Walaupun begitu, Nabi Nuh, dia tetap berdoa. Begitu juga Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak mengikut perintah suaminya yang dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Dengan sebab itu, jangan mengikut jejak langkah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Maksudnya, jangan jadi isteri yang curang. Kalau sekarang ni jemaah semua, isteri yang curang ni, dia tetap dalam agama, dia beragama Islam. Tapi perbuatannya banyak melanggar perintah Allah. Jadi munafik. Contohnya apa? Ya, dia berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahram, yang bukan suaminya. Memanglah bukan suaminya, bukan orang. Dengan orang ni kan seronok, berjalan-jalan dengan orang, tidur dengan orang, na'udzubillah. Masa bila dia tidur dengan orang? Ketika suaminya tak ada. Ataupun kita boleh engkar, malam ni bang, esok ada mesyuarat 1 minggu. Dekat mana? Dekat ni. Okeylah. Abang jaga anak-anak baik-baik ya. You manisnya, Masya Allah. Setan pun keliling dia. Jadi maknanya suaminya begitu yakin. Rupa-rupanya. Na'udzubillah jemaah. Tapi ingat, Rasulullah ada sebut. Dia punya perkataan bahasa Arabnya macam ni. Mahma tubtinu. Cuba ikut pelan-pelan dalam hati. Mahma tubtinu. 2 perkataan. Tuzhiruhul ayyam. 4 perkataan. Mahma tubtinu. Tuzhiruhul ayyam. Maknanya, apa-apa sahaja yang kamu rahsiakan, satu masa akan terbongkar. Itu dia jemaah semua. Apa sahaja rahsia. Lagi pula rahsia yang berbentuk kemunafikan, bentuk kejahatan. Satu masa tak tahu macam mana, Allah akan tunjukkan, Allah akan dedahkan secara tidak langsung. Percayalah jemaah semua. Walaupun orang yang paling kita percaya amanah, tolong simpan rahsia aku. Iya, aku akan simpan. Tapi entah macam mana satu masa tiba-tiba. Itu yang kita takut jemaah semua. Jangan membelakangkan suami. Sama ada dia ketika ada di depan mata kita ataupun ketika di belakang dia. Jadi jemaah semua, kalau kita buatlah yang ini, maknanya rumah tangga garanti dalam kemurkaan Allah. Malaikat rahmat dia takkan masuk. Sebab hati kita sudah dinodai oleh syaitan. Ya, jadi suami itu hanya sebagai patung saja. Na'udzubillah. Jemaah kena ingat ya, bahawa pasangan yang Allah tentukan untuk kita, walaupun kita kata tak lawa, maknanya itulah yang paling lawa Allah tentukan untuk kita.
Kalau kita kata Allah suami aku hitamnya, orang punya tu putih, yang putih tu orang punya, biarlah dia, itu Allah yang pilih. Tapi kita punya hitam-hitam, si tampuk manggis, manis jemaah semua, hitam manis, bukan hitam macam kuali tu. Aku bersyukur ya Allah, inilah ketentuan Allah. Boleh jemaah semua, jangan ikut hasutan, bisikan syaitan. Okay. Jangan membelakangkan suami kerana mengejar keduniaan. Dia orang tu kaya, minta je dia dapat. Iyalah, belum dapat. Nanti kalau dah dapat, okay, jemaah. Itu yang jadi rumah tangga kebanyakan yang kita lihat kocar kacir. Kenapa? Ya, suami orang dia ambil isteri orang. Kalau suami orang dia ambil anak dari orang, tak apalah. Ini ambil isteri orang. Isteri orang pula dia kahwin dengan suami orang. Ya Allah. Kenapa kita sebagai seorang wanita tidak ada mempunyai perasaan peri kemanusiaan? Ihsan itu kena ada. Dia suka dekat aku, kita perasan pula. Nanti ada bahasanya di belakang jemaah semua. Boleh jemaah semua? Setialah yang dah ada tu, jagalah hingga akhir hayat. Kalau dia marah, diam je. Kalau dia tak marah, alhamdulillah. Bila dia marah, mesti ada yang tak kena. Memanglah kita ni ada yang tak kena. Kita buat betul pun tak kena. Kita buat tak betul pun tak kena. Allah. Itulah. Apa dia? Sabar. Syukur. Itu maknanya ujian dalam kehidupan. Okey. Baiklah. Jadi itu cerita yang disebut tentang Nabi Nuh AS. Ya, isteri dia. Disebut dalam dia punya terjemahan jemaah semua. Ya. Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir. Isteri Nuh dan isteri Lut, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Siapa? Rasul. Ya. Isteri yang Allah pilih, dia kafir. Allah temukan dengan para nabi, didik tapi tidak mampu jemaah. Dia tetap khianat. Maka Allah kata, lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Itu dia. Walaupun isteri, walaupun dia sayang, walaupun dia tidak beriman, tapi bolehkah seorang suami menyelamatkan isterinya daripada bakaran api neraka? Jawapannya tidak. Kerana itu adalah urusan aku. Urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bolehkah dia menyelamatkan bapa saudaranya? Bolehkah dia memberi hidayah kepada bapa saudaranya ketika saat kematiannya? Walaupun Abi Talib, walaupun Nabi sendiri menunggu saat nazak tu, bapa saudaranya yang dikenal sebagai ayahnya juga tidak juga mengucap. Kenapa? Kerana pak cikmu adalah hak aku. Hak siapa? Hak Allah. Jemaah semua. Itulah dia jemaah semua. Jadi hasilnya tidak ada siapa yang boleh menolong kita kecuali kita kena tolong diri sendiri. Jemaah semua. Kita kena selamatkan diri sendiri. Suami, ayah, ibu, anak, tak ada siapa yang boleh tolong kita kalau kita ingkar dengan Allah. Itu yang disebut nafsi. Nafsi, engkau. Kecuali kalau amalan kebaikan yang kita lakukan,
Itu kerja baik. Itu boleh tolong orang. Boleh tolong orang. Orang boleh tolong kita hasil kebaikan yang kita buat. Tapi kalau bentuk maksiat, tak ada. Tanggunglah sendiri. Itu dia jemaah semua. Na'udzubillah. Ya. Jadi Allah kata, kau orang duduklah berdua dalam api neraka. Itu yang disebut dalam ayat waqilat hula ya waqilat hulan nar. Allah kata, kau orang berdua duduklah dalam api neraka. Jangan pula nanti kita faham dua orang aja, yang lain tak. Jadi siapa yang berperangai macam tu lagi lebih kejam dengan zinanya, dengan hianatnya, dengan tidak amanahnya, lebih kejam lagi daripada isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut alaihi salam. Na'udzubillah. Dengan sebab itu jemaah semua, taubatlah. Taubatnya apa? Menyesal. Aku tak buat lagi ya Allah. Itu dia jemaah semua. Okay. Baiklah. Ini cerita Nabi Nuh dan Nabi Lut ya. Saya bagi sikit. Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam merupakan dua insan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima risalah dan menyampaikan kepada kaum mereka. Kemudian dua orang rasul yang mulia ini juga memikul risalah dengan sebaik-baiknya dan mengajak kaum mereka yang derhaka agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan dan meninggalkan ibadah kepada selain daripada Allah. Maknanya mereka mempunyai satu tanggungjawab untuk menyelamatkan kaumnya, bangsanya, untuk mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berpegang kepada agama nenek moyang mereka, yakni menyembah berhala, menyembah patung lembu yang macam diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Contoh Rasulullah, ya, bila Rasulullah ajak mari beriman, tinggalkan daripada menyembah berhala, menyembah patung-patung, mereka marah kepada Nabi Muhammad. Dia kata, wahai Muhammad, engkau ni nak melarang kami menyembah agama Tuhan yang kami sembah dan juga yang datuk nenek moyang kami sembah. Dia kata macam tu. Jemaah semua. Padahal ibadat yang disembah oleh datuk nenek mereka dulu adalah menduakan Allah. Jadi kalau kita lihat umat-umat dulu lagi dahsyat tahu tentang kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sekarang ni pun lebih kurang sama je, cuma caranya berbeza. Baiklah. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan isteri kedua-dua nabi tersebut tidak menerima dakwah suami mereka. Itulah dia. Kedua-dua orang isteri itu mengkhianati suami mereka dalam perkara agama, kerana kedua-duanya beragama selain agama yang diserukan oleh suami mereka. Jadi agama apa yang diserukan oleh para rasul, Nabi Nuh dan juga Nabi Lut alaihissalam, menyembah Allah. Tapi mereka menyembah selain Allah, menyembah agama yang dianuti oleh nenek moyang mereka. Itulah jemaah semua. Na'udzubillah. Mereka enggan menerima ajakan kepada keimanan, bahkan tidak membenarkan risalah yang dibawa suami mereka. Maknanya dia akan serang habis-habisan. Akhirnya janji Allah sampai, matimu di dalam api neraka. Oleh sebab itu, sikap khianat melekat pada diri seorang isteri yang imannya nipis. Sikap khianat merupakan ciri orang munafik yang ditunjulkan dengan menyalahi janji dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.
Orang demikian digelar sebagai makhluk terburuk yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi jemaah semua, orang yang paling hina di sisi Allah adalah orang yang syirik. Orang yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang munafik. Orang yang tidak mahu bertaubat. Orang yang tidak bertaubat sehingga saat akhir kematiannya. Ya. Sampai kepada satu ketika jemaah semua, jangan sampai macam ni. Apa dia? Apabila dunia dah sampai dekat sini, apa makna sampai dekat sini? Ketika ghar-ghar ni, maknanya ketika saat nazak. Ketika saat nak berlakunya meninggalkan dunia yang kita sayang. Nak tinggalkan segala kemewahan, segala keindahan, segala pangkat. Ketika itu dia sedar, dia nak taubat. Boleh tak? Dia dekat sini dah. Dah dekat ghar-ghar ni, dia dah dekat nazak. Baru dia, ya Allah, berilah aku peluang, ya Allah. Walau 1 minit jadilah. Aku nak taubat, ya Allah. Aku menyesal. Ya. Jadi jawapannya apa? Nasi sudah jadi bubur. Samalah juga keadaannya jemaah semua. Dah usia 60 tahun, baru nak belajar ibadat. Baru nak taat kepada suami. Kalau dah usia 60 tahun, usia 60 tahun tu mampukah kita membayar segala hutang piutang yang kita lakukan sebelum ini? Jemaah semua. Tak apa, minta ampun, kan Allah itu pengampun. Kalau Allah ampunkan. Tapi bukan semudah itu. Kewajipan semuanya kena bayar. Masalahnya jemaah semua, kalau berkaitan dengan Allah, Allah ampunkan. Yang berkaitan dengan manusia ni jemaah semua, ya Allah. Kalaulah seorang isteri yang khianat, tiba-tiba suaminya dia tidak akan ampunkan. Macam mana jemaah semua? Tapi orang yang beriman sebagai seorang suami, kalau dia tidak mengampunkan, dia juga adalah dikenal sebagai orang yang zalim. Kenapa? Melawan Allah. Sedangkan Allah mengampunkan hamba-Nya. Yang ini sesama manusia. Kenapa tidak boleh memberikan keampunan? Okey, jemaah semua. Apa kita nak buat? Kita berdoa pada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dalam hidup ni ada hujan, ada panas, ada sejuk. Sebab itu namanya ujian. Okey, baik. Seterusnya, ni tengok firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Allazina ahadta minhum summa yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Ini nak Allah nak bandingkan wanita atau lelaki. Lelaki curang pada isteri, isteri curang pada suami. Sesungguhnya sejahat-jahat binatang, makhluk yang melata di sisi Allah ialah orang kafir. Kenapa Allah katakan bahawa sejahat-jahat binatang? Dia kata orang kafir. Kerana manusia juga termasuk dalam kumpulan haiwan, binatang. Cuma bezanya manusia natiq, boleh bercakap. Maknanya percakapannya dipahami oleh semua makhluk. Ya.
orang boleh faham. Tapi nanti jemaah sebut pula, binatang pun boleh bercakap apa? Kita faham. Itu sebab kita biasakan dia. Dan ada pernah kita tengok kucing, dia boleh ngaji. Sebut A, Ba, Ta, Sa. Bila dia suruh sebut Kaf, dia marah. Kaf. Coba itu sebab dilatih. Tapi orang banyak tak faham. Itu biasanya zaman semua. Kemudian binatang dia tidak ada akal. Ada akalnya terbatas. Dia tak boleh ada perancangan jangka panjang. Kalau depannya musuh, dia terkam, dia makan. Dia tak ada sifat belas ihsan. Okey, jemaah semua. Ingat, Allah sampai cakap sehina-hina binatang ialah orang kafir. Nauzubillah. Jemaah semua, kita ni alhamdulillah. Kenapa? Kerana mereka tidak beriman. Jawapannya kafaru, mereka ingkar. Kenapa Allah marah sangat? Sebab Allah memberikan kenikmatan hidup dalam dunia. Betul tak? Diberinya bumi untuk tempat tinggal. Diberikannya kenikmatan hidup. Keperluan semua diadakan. Tumbuh-tumbuhan, binatang, kenderaan. Kenderaannya ketika itu ialah lembu dan kerbau. Dan sekarang Allah berikan kenderaan lain pula daripada bahan besi yang ditanam di dalam perut bumi. Dengan kebijaksanaan akal manusia, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawapannya dengan izin Allah juga. Kalau tak dengan izin Allah, tak mampu kita melaksanakannya. Okey. Jadi maknanya Allah samakan dengan binatang yang liar tu sebab tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Sebab itu jemaah bersyukurlah. Okey, lepas tu Allah kata apa? Sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya dan mereka tidak takut akan akibatnya. Menodai janji. Apa janjinya? Engkau sembah aku. Ya. Jadi maknanya, aku beri engkau nikmat hidup, engkau sembah aku. Melalui siapa? Melalui para rasul. Melalui dengan wasiat yang ditinggalkan. Macam kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, berkurun lamanya. Kalau umat dulu Rasulnya wafat, dia pun balik pada agama yang dulu. Tunggu Rasul lain pula datang. Kita ni alhamdulillah Rasul telah wafat. Tapi pengajarannya makin berkembang, makin luas bagi orang yang beriman. Orang yang kafir itu tetaplah ingkar. Dengan panduan apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah jemaah. Jadi bila tak bersyukur, jaga engkau. Dalam dunia aku beri ujian. Kalau orang kafir, dia tak sabar. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan tabah, dia akan sabar menghadapi ujian. Contoh yang berlaku sekarang. Okey, jemaah semua. Tidaklah sampai kepada tahap nak bunuh diri. Na'udzubillah. Ya, baik. Jadi, mereka tak ingat apa janji-janji Allah terhadap orang yang ingkar. Jadi, kalau jemaah baca dalam surah Al-Waqi'ah, di sana banyak ikrar yang Allah tunjukkan. Engkau tak nak beriman, tak apa, dia kata. Kau ambillah nikmat aku yang ada dalam dunia. Sebab aku sayang kepada semua orang.
Tapi jaga nanti. Bila engkau kembali balik kampung. Kat mana kampung kita? Kampung akhirat yang kekal abadi. Engkau baru tahu ketika itu. Ya, baik. Sebab tu. Jadi bab yang C tadi, elakkan, jaga diri dengan ilmu agama, ilmu syariat, ilmu Al-Quran, supaya tidak menjadi isteri yang curang. Sekarang ni kan ada alat-alat canggih ni kan, main gosip-gosip, main chat-chat, ya Rabbi. Kebanyakan insyaAllah isteri tak buat kot, sebab isteri terlalu sibuk dengan macam-macam yang dia nak buat. Kerana isterinya adalah isteri yang beriman dan solehah, tahu tanggungjawab. Jadi suami dia main chat-chat, ingatkan kita dia tidur dalam bilik. Rupanya dia berchat-chat dengan siapa? Adalah yang dia rasa macam hebat. Kenapa dia puja orang tu? Sebab kita juga, hari tu dah kita ceritakan. Kita menceritakan seorang wanita yang cantik, badannya macam ni, kita ceritakan pada dia. Lepas tu malam-malam dia pun bayangkan cicit-cicit. Okey jemaah semua, boleh elakkan jemaah semua. Mudah-mudahan. Ya. Dan seterusnya. Bila disebut khianat, dalam bahagian B ni, lebih kurang juga curang. Ya. Curang dapat dimaksudkan sebagai perbuatan suami atau isteri. Ya. Kalau khianat ditujukan kepada kita. Yang ni curang. Sama ada suami curang atau suami isteri curang. Kalau isteri, na'udzubillah. Kalau suami, rumah tangga akan kocar kacir. Jemaah semua. Jadi kalau dah suami curang, apa nak buat? Kita pergilah, minta pergi dekat kaunselor, minta nasihat. Cari jalan yang terbaik. Mana pilihannya? Okey, jemaah semua. Mungkin jemaah cakap, yalah Ustazah cakap senanglah. Bukan senang jemaah semua. Okey, jemaah semua. Okey, baiklah. Dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkahwinan, jika perubatan ini diketahui oleh pasangan sahnya, maka hal itu dinyatakan sebagai perbuatan yang menyakiti, mengkhianati atau melanggar kesepakatan. Dengan kata lain, curang dimaksudkan juga sebagai ketidakjujuran, ketidakkepercayaan, tidak saling menghargai dan pengecut dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga keperluan kasih sayang dan seksualiti, meskipun tidak harus terjadi hubungan sebadan atau persetubuhan dipenuhi. Ya Allah, yang ini banyak jemaah semua. Tu yang dulu saya cakap tu, dia macam mana boleh seorang isteri dia boleh pergi dengan seorang lelaki dan orang itu juga adalah seorang suami, ya, dan dia pernah berkawan dulu, ya, dekat dengan kita je. Okay. Masa rehat dia ajak jalan, ikut je sampai kepada tahap, ya, tapi tidaklah sampai kepada tahap zina. Macam mana tu jemaah semua? Okey. Jadi paling tidak kita ada pendinding diri. Siapa pendinding diri kita? Tak lain adalah Allah. Jadi bila kita ingat Allah, insya-Allah perkara-perkara yang disebutkan tadi tidak akan berlaku. Kalau nak mula pun Allah dah tutup. Datang satu keinsafan dan datang satu kesedaran. Ya, jadi curang dengan khianat itu sama jugalah. Okey, baiklah. Jadi nanti kita ada suami tapi kita bercinta dengan orang lain. Bercinta dengan seorang bujang.
turunan. Tiba-tiba dengan izin Allah, suaminya meninggal. Kita pun rasa bahagia. Sebab apa? Ya, aku boleh kahwin dengan bujang tu. Kahwin. Tapi tiba-tiba lebih zalim daripada suaminya. Baru dia tahu. Ya, sampai licin harta yang ada pada kita sebagai seorang wanita. Jadi maknanya dia nak kita sebab apa? Sebab hartanya. Itu yang dinamakan ganjaran yang Allah balas bagi mereka yang curang. Akibatnya kemusnahan jemaah semua. Disebabkan itu, seorang yang berpaling dari pasangannya dapat digolongkan sebagai curang walaupun itu hanya dalam perasaannya saja. Curang daripada segi perasaan. Disimpan kat dalam ni, dia teringat, dia cakap nak minum, nak makan tu, tolong belikan ya. Tak apa, nanti hantar. Oh, dia pun hantar. Dia tanya, suami aku tak ada, dia balik malam. Oh, kalau macam tu kita makan sama lah ya. Itu apa maknanya? Dua-dua dah jadi setan. Memanglah. Kerana sesuatu yang dilarang oleh Allah, itulah yang disukai oleh syaitan. Yang disukai oleh hawa nafsu. Baiklah. Kemudian kita terus ya. Dalam Islam, perbuatan curang adalah dilarang. Ini kerana Islam menganjurkan agar menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat mendekatkan diri pada perzinaan. Jemaah semua. Ya. Betul jemaah semua. Dia dah suka, hati terpaut, ya, maknanya dibisikkan, dikipas, dilambai-lambai oleh syaitan. Jadi akhirnya kebatinan muncul. Apa dia? Sampai kepada perzinaan. Ada berlaku tak? Ada. Seorang kedua ramai. Kenapa? Kerana mereka tidak mentauhidkan Allah. Mereka mentauhidkan dunia yang berbentuk kemusnahan dan kezaliman terhadap diri sendiri. Jadi, perlakuan curang merupakan salah satu perbuatan yang dapat menyeret seseorang pada kehancuran. Memang betul jemaah. Bila dah curang, balasannya memang hancur. Anak-anak akan terabai. Anak-anak akan menderita. Anak-anak akan timbul, akan ada perasaan dendam untuk melakukan kezaliman, pengkhianatan kepada orang lain apabila dia telah matang ataupun telah dewasa. Percayalah jemaah, sebab dia dah tengok contohnya sudah ada. Okey jemaah semua. Ibaratnya kuah tidak tumpah ke mana? Kuah tumpah ke mana? Apa peribahasanya saya dah ingat yang kemana kuah tu tumpah ke nasi juga, dia kata. Mana dia akan ikut dia punya sel yang ada pada dua ibu bapinya. Okey jemaah semua. Disebabkan itu Islam melarang kita berkhulwat. Apa khulwat? Duduk berdua-duaan. Lepas tu dengan lawan jenis kita. Lawan jenis lelaki dengan perempuan. Ya, maknanya khulwat, bersimbang-simbang. Sehinggakan jemaah semua, kalau kita dalam pejabat duduk satu meja,
seorang lelaki, seorang perempuan juga dilarang. Kenapa? Mula-mula dekat, lama-lama lain dia maksudnya. Ya, dia sembang, senyum. Lepas tu, anak berapa? Ya, datang dengan siapa? Oh, mulalah. Kebetulan kita ni memang orang yang memerlukan simpati daripada orang. Lantas kita pun baiknya orang, ya Allah, suami aku zalimnya, dia kata. Jadilah jemaah semua perak-peranda. Jadi setiap Islam melarang khulwat tadi, mesti ada hikmah rahsia di sebalik itu. Alah, dah tua takkanlah dia nak buat sesuatu dengan kita. Benda maksiat ni kan, dia tak kisah tua, muda, kecil dan besar. Bila syaitannya sudah bersama dengan dia, maka semuanya boleh berlaku. Kalau tidak, jemaah semua, masakan seorang ayah boleh makan anak sendiri. Seorang datuk boleh makan cucunya sendiri. Kadang-kadang seorang ayah boleh makan anaknya. Ibunya membenarkan. Kenapa ibunya membenarkan? Sepatutnya ibunya menjadi pelindung. 2 kali 5 je maksud. Sebab ibunya tertekan. Sebab dia kata, aku diberi nafkah oleh suami. Jadi, anak itu juga diberi nafkah oleh ayah dia. Jadi, dia nak makan, biarlah. Dia kata, astagfirullahaladzim. Kalau adalah ibu yang macam tu, jemaah semua. Na'udzubillah. Dan membenarkan anaknya pula jadi apa? Jadi ibu ayam. Ya. Okey, dalam masyarakat kita memang ada terjadi itu maksud. Anak-anaknya dibiarkan bila ada orang yang tegur, "Makcik, anak-anak tu nak gimana? Biarlah, dia dah besar, dia cari makan," dia kata. Kalau tak macam tu, siapa nak bagi makan? Ya Rabbi, cuma semua. Yang anak lelaki samalah. Ya, maknanya apa? Anak perempuan dia makan yang lelaki, yang lelaki makan yang perempuan. Na'udzubillah. Kalau ini sudah berlaku, memang betul disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda akhir zaman. Okey, jemaah. Kadang-kadang bukan lelaki dan perempuan, perempuan dengan perempuan pun boleh terjadi. Apa namanya? Homoseks, lesbian . Na'udzubillah, jemaah. Janganlah sampai ke tahap itu. Berjabat tangan dan beberapa perbuatan yang dapat mengheret seseorang kepada perzinaan. Kenapa Islam mengharamkan berjabat tangan dengan orang yang bukan mahram? Sebab bila berjabat tangan, dia mesti ada dia punya apa? Dia punya Swiss. Dia ada cek. Lagi pula tangan tu, ya Allah, lembutnya macam kapas. Pada saya, kalau tangan perempuan ni lembut macam kapas, maknanya perempuan yang malas. Tu je. Ya. Tapi perempuan yang tangannya kasar tu, itu paling rajin je maksud. Tapi kesiannya kan, cari kayu, cari tu, cari. Okey, jemaah. Jadi kesimpulannya, elakkan daripada menjadi seorang wanita yang curang. Kalau kita ada suami, curang kepada suami. Kalau kita tak ada, maknanya kita masih seorang-seorang, artinya kita curang dengan kedua ibadah. Kita curang dengan hukum Allah dan juga menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah semua. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Cepat semua. Allah kata jangan dekat ke, jangan buat. Jangan dekat. Perkara-perkara yang boleh menjadi bunga-bunga zina pun dilarang, apalagi melakukan. Kau jangan dekat. Contoh Nabi Adam tu kan, la taqraba hadhihi syajarah. Engkau Adam dan Hawa, engkau ingat tahu pesan aku. Kau jangan pergi dekat pokok ini. Kalau engkau pergi, engkau adalah orang yang serbih. Tapi siapa yang pujuk? Tu dia. Pujuk. Yang pujuk siapa? Syaitan yang menjelma di dalam badan Hawa. Dia pujuk. Okay. Itulah dia jemaah semua. Jadi dalam bab ini pun samalah juga jemaah semua. Ya Allah. Dekat pun tak boleh, apalagi buat. Mula-mula lambai. Biar lambai. Assalamualaikum. Good morning. Good night. Macam-macam lah. Lepas tu, jom minum. Jom. Lepas tu, sedap lah. Jom kita rehat nak. Okey. Malam pertama, esok jumpa lagi. Akhirnya, seluruh tubuh badan kita sudah dikelilingi oleh syaitan. Apalagilah bila berlaku zina, apa jadi jemaah semua? Islam sangat menjaga soal keturunan, zuriat. Jemaah semua. Sebab itu ya Allah, ya Rabbi. Sekarang ini kalau ni dikatakan zina, macam cendawan. Kenapa? Kerana mereka tidak kuat agamanya. Tidak kuat imannya. Mudah terjebak dan bertuhankan dunia, bukan bertuhankan Allah. Walaupun menutup aurat, jemaah semua. Menutup aurat itu hanya sebagai fashion saja. Bukan kerana takut dengan Allah. Okay, jemaah semua. Dia ingat ayat tadi tu, wala taqrabu, jangan dekat, apalagi buat. Bila dah buat tu, maka menyesal. Itulah yang Allah ni kan, dia nak bagi tahu macam mana. Sekali zina, terus jadi. Iradat Allah. Tapi yang suami isteri, ada yang dah bersama sampai 10 tahun, tak jadi juga. Menunjukkan apa? Itu rezeki. Jadi, sekarang ni, tengok jam dulu. Nanti saya stop sendiri je maksudnya. 10.14. Baiklah. Rasulullah SAW bersabda, setiap mata melakukan zina. Wanita apabila memakai wangi-wangian dan lalu di majlis tempat berkumpulnya lelaki. Okey. Nescaya dia melakukan yang demikian dan yang demikian itu zina. Maknanya apa? Mata dengan mata zina. Apa makna mata dengan mata itu zina? Perempuan kita pakai yang indah-indah, cantik-cantik. Tujuannya supaya diminati, supaya dihargai. Bila tengok, jadi mata tentang mata. Apabila mata bertentangan, maka bila mata tentang, cantiknya matanya, bulu matanya, maka senyuman menguntung. Bila dah senyum, apa lagi lah? Sebab itu ada dinamakan zina mata. Asalnya daripada mata turun ke hati. Bila dah turun ke hati, maka ia akan
bercambah, berbunga, berputik dan seterusnya. Na'udzubillah. Takut jemaah semua. Suasana sekarang ini. Antara kesan negatif dari perbuatan curang adalah kalau ibunya dah curang, na'udzubillah, atau suaminya curang, anak terabai. Betul lah jemaah semua. Sebab anak itu dianggap macam menyusahkan. Aku nak pergi sana, dia ada. Kena masak, kena buat tu, kena buat ni. Jadi anak terabai. Betul tak? Betul jemaah. Kalau suami yang curang, maka anak juga terabai. Nafkah dia tak akan bagi. Dia akan bagi kepada yang dia sayang. Siapa? Wanita yang curang. 2. Meningkatnya kebebasan dalam hubungan seks. Meningkat budaya perzinahan. Ini memang betul jemaah. Universiti lagilah jemaah semua. Ya. Sebab mereka diberikan kebebasan oleh ibu ayahnya. Ibu ayahnya tak sayang. Sebab tugasnya ialah memberi pendidikan melalui orang yang dipercayai. Siapa? Universiti dan sebagainya. Tapi kita yang menyalahgunakan amanah tersebut. Okey, jemaah semua. Meningkatnya kes pengguguran bayi. Na'udzubillah. Allahu Rabbi. Kalau kita nak cerita jemaah pun dah tahu kan. Ada yang dibungkus dalam tong sampah. Ada yang bersalin dalam toilet sekolah. Jadi macam mana? Okay. Bersalin dalam toilet sekolah. Tapi kadang-kadang tak tahulah macam mana jemaah semua. Bagaimana seseorang boleh menyembunyikan rahsianya. Macam yang pernah saya sebut dulu. Mula-mula bulan pertama, dia akan balik kampung. Bulan pertama dia balik je. Lepas tu bulan kedua, dia akan beritahu maknya. Atau diberitahu keluarganya. Diberitahu apa? Mak, bulan 2 sampai 9 bulan atau sampai 10 bulan, aku ada kerja dekat luar. Mak tak boleh hubungi sebab nanti bayarannya tinggi. Tak apa mak, tiap-tiap bulan aku bagi imbuhan. Macam itulah. Jadi maknya ni pula bila di dapat imbuhan tiap-tiap bulan dia seronok je. Tapi bagi ibu yang beriman, ya, dia ada terasa something tu. Bila ada anaknya yang cakap macam tu, dia ada satu perasaan. Sebab apa? Ibunya akan berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan berdoa, ya Allah tunjukkan jalan yang benar. Maka terbongkarlah rahsia. Okey jemaah semua. Jadi benda yang benar, kalau bagi orang yang beriman, Allah bagi petunjuk kepada ibunya. Jadi akhirnya terbongkar. Jadi bila sudah cukup 9 bulan, melahirkan anak. Anaknya hantar kat mana? Hantar dekat rumah kebajikan. Ataupun hibah siapa-siapa. Kalau tak ada beri kemanusiaan, masuk aja dekat tong sampah. Ya Allah. Allah kata apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Apa lagi yang kau nak ni? Kau tak syukur-syukur juga. Allah kata. Nanti anak itu akan tanya maknya, kenapa engkau bunuh aku? Ya Rabbi, jemaah semua. Sedih kan? Itulah. Dengan sebab itu, mujurlah ada rumah-rumah perlindungan yang melindungi mereka, menyelamatkan mereka. Itu maknanya apa? Hidayah daripada Allah. Ada gulungan-gulungan yang simpati. Mari duduk di bawah lindungan rumah kami. Untuk apa? Menjadikan mereka orang yang menuju jalan yang benar. Alhamdulillah. Mana-mana yang tak boleh diselamatkan, maknanya hancur, lebur jemaah. Na'udzubillah.
Selain daripada itu, kes perceraian semakin meningkat. Memang betul jemaah semua. Kalau dekat JAIS maknanya ya Allah, penting-penting pun jemaah semua. Kes tak selesai. Kenapa? Jawapannya, terlalu banyak masalah yang tidak boleh diselesaikan. Tapi kadang-kadang bukan kerana curang, kerana disebabkan kezaliman, tidak diberikan nafkah, sara diri dan sebagainya. Wallahu a'lam. Akhirnya, dendam yang mengakibatkan pembunuhan kekasih gelap. Akhirnya, bunuh. Bila dah bunuh tu, selesai masalah. Jadi jemaah semua, itulah realiti kenapa Allah melarang orang-orang yang beriman, juga orang-orang yang tidak beriman, daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau orang yang tak beriman tu maknanya dia kena jadi orang yang baik akhlaknya juga walaupun tidak beriman. Maknanya ada hati budi. Tapi pada mereka dakwahnya memang tidak adalah. Jadi masalahnya siapa? Kita. Kita yang diberikan hidayah, kita yang diberikan bekalan dengan panduan Al-Quran dalam kehidupan. Baik. Yang ini kita tinggalkan dulu dan kita sambung insya-Allah pada siri yang akan datang. Ada bentuk curang dalam hati. Macam mana curang dalam hati? Ya, mana dalam hati tu dia ada benda lain. Dia ada yang paling dia sayang bukan suami dia, yang dalam hati dia. Maknanya siapa? Setan. Dia maksud. Okey. Wallahu a'lam. Dan akan datang lagi sebelum sampai kepada si, elakkan diri daripada suka dipuja orang. Aku pakai macam ni, nanti tentu dia orang suka dekat aku. Tentu dia orang sayang dekat aku. Ya Allah, perasan. Macam dalam perkataan, berasa suka dirinya digoda lelaki. Jadi nanti semua orang ikut aku. Semua orang suka dekat aku. Jemaah semua. Jadi perangkap. Na'udzubillah. Okeylah jemaah semua. Jadi ini semua adalah sebagai satu peringatan kepada kita semua. Selagi Allah sayang kita, Rasulullah menyayangi kita, maka ikutlah perintahnya. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Okey, sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Maha suci Engkau ya Allah yang telah mengajar kami apa yang kami tidak tahu. Lembutkanlah hati-hati kami ya Allah. Lembutkanlah lidah-lidah kami ya Allah untuk senantiasa bersyukur di atas rahmat-Mu dan nikmat-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah iman kami dalam mentauhidkan-Mu ya Allah. Ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kekasih Allah, kekasih Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jalankan tugas masing-masing. Ya, jalankan tugas sebagai muslimah, sebagai istri, sebagai pejuang dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, jom rehat. Terima kasih kepada semua. Ni sayang-sayang ni. Terima kasih. You smile. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Barakah semua. Assalamualaikum semua. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Bye. Cucu dia tu kena balik malam ni. Balik kau. Bye-bye Wan tu kau. Wan mana? Oh, you Wan, you Ustazah. Nak balik tak? Bye Wan sayang. Nasib balik. Ini Ustazah bukan Wan. Ustazah. Nenek pun boleh, semua boleh. Bukan Ustazah. Bye sayang. Ustazah ni macam Wan dia. Dia nak Wan dia. 1, 2, Assalamualaikum. 4, 5, bye. Waalaikumsalam. 5. Salam. Bye.